Selamat sejahtera kepada para subscriber yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PTPC ini adalah berkenaan dengan bab 3, iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara, di mana subtopik dia adalah berkaitan dengan 3.3, iaitu ekonomi 3 sektor bahagian yang ke-6. Untuk maklumat pelajar, bahagian yang ke-6 ini adalah berkenaan dengan konsep pengganda. Bab 3 penentuan keseimbangan pendapatan negara mempunyai 4 subtopik yang utama. Dan subtopik yang kita tengah kajikan adalah 3.3, iaitu ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor ini adalah terdiri daripada pelaku-pelaku ekonomi yang berkaitan, iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. 3.3 Ekonomi 3 sektor. Subtopik ini mempunyai banyak subtopik yang kecil dan subtopik kecil yang kita tengah fokuskan adalah berkenaan dengan konsep pengganda. Konsep pengganda. Untuk maklumat pelajar, bagi ekonomi 3 sektor ini, konsep pengganda ini ada 2 pengganda ya. Yang pertama itu adalah pengganda yang berkaitan dengan perbelanjaan agregat, AE, di mana simbol yang kita pakai adalah M ya. Okey. Dan selain daripada itu, lagi satu pengganda adalah berkaitan dengan pengganda cukai, T, dan simbol yang kita guna untuk pengganda cukai ini adalah sama dengan negatif MB. Untuk maklumat pelajar, nanti kita akan kaji konsep pengganda bagi perbelanjaan agregat dan cukai ini melalui definisi dan seterusnya kita juga akan tengok rumus dia. Okey? Jadi sekarang marilah kita cuba tengok yang berkaitan dengan konsep pengganda yang disebabkan oleh perbelanjaan agregat dan sekarang kita akan kaji dari segi definisi dia. Definisi pengganda. Dia adalah perkali, okey, ingat ini kata kunci dia ya, yang menunjukkan berapa kali ganda pendapatan negara berubah. Ini juga kata kunci pendapatan negara berubah akibat ataupun kesan daripada perubahan perbelanjaan agregat. Kan tadi Miss kata yang pengganda ini berkaitan dengan perbelanjaan agregat kan? Itulah kata kunci dia. Okey, jadi Miss ulang ya, kata kunci dia perkali, lepas tu pendapatan negara berubah, lagi satu kesan daripada perubahan AE. Okey, untuk maklumat pelajar, bagi ekonomi 3 sektor ini, pengganda dia sebenarnya adalah dikenali sebagai pengganda perbelanjaan kerajaan. Okey, sekarang kita akan cuba tengok berkaitan dengan konsep pengganda juga, tetapi sekarang yang kita fokuskan adalah berkenaan dengan rumus dia. Untuk maklumat pelajar yang berkaitan dengan rumus pengganda ini, sebenarnya kita adalah buat pengubahsuaian daripada definisi yang dihasilkan. Cuba tengok, perkali yang menunjuk berapa kali pendapatan negara berubah kan? Kesan daripada perubahan perbelanjaan agregat. Jadi perkali ini sebenarnya adalah merujuk kepada M multiplier. Okey, lepas tu berapa kali ganda pendapatan negara berubah. Jadi perubahan Y. Okey, sebab pendapatan negara kita guna Y dan berubah itu kita guna simbol segitiga inilah. Kesan itu sebab kita ada bahagi kat sini, kesan daripada apa? Perubahan perbelanjaan agregat. Perubahan AE. Okey, kan tadi masa kita bincang definisi dia, kita kata bahawa pengganda bagi ekonomi 3 sektor ini dikenali sebagai pengganda perbelanjaan kerajaan kan? Dengan reti kata lain, rumus yang spesifik itu sebenarnya kita akan guna perubahan AE ini gantikan dengan perubahan G. Okey, itulah rumus dia. M sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan G.
Ingat, kalau ekonomi 3 sektor kita akan spesifik yang AE itu adalah perubahan G. Okey, selain daripada rumus tersebut, kita masih ada rumus yang lain untuk pengganda ini di mana M sama dengan 1 per 1 tolak MPC. Ingat, 1 tolak MPC ini sebenarnya sama dengan MPS. Maka, M juga sama dengan 1 bahagi MPS. Okey? Jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan konsep pengganda yang berkenaan dengan perbelanjaan agregat. Okey, sekarang yang seterusnya kita akan fokus dengan negatif MB iaitu konsep pengganda yang berkenaan dengan pengganda cukai dan kita akan kaji dari segi definisi dia. Definisi pengganda cukai. Dia adalah perkali, ingat inilah kata kunci dia, yang menunjukkan berapa kali ganda pendapatan negara berubah. Lagi satu kata kunci dekat sini. Akibat ataupun kesan daripada perubahan cukai. Ini kata kunci yang ketiga. Okey, jadi itu adalah definisi bagi pengganda cukai. Okey, yang seterusnya kita masih fokus tentang pengganda cukai juga. Tapi sekarang kita akan kaji dengan lebih mendalam berkenaan dengan rumus dia. Rumus pengganda cukai. Okey, kita cuba tengok definisi yang telah disediakan tadi itu. Perkali. Okey, perkali yang kita pakai itu adalah negatif MB ya. Berapa kali pendapatan negara berubah? Okey, sama dengan perubahan Y bahagi. Sebabkan ada kesan kan? Kesan daripada perubahan cukai. Jadi bahagi dengan perubahan T. Okey, ingat ini adalah rumus bagi pengganda cukai. Selain daripada rumus ini, kita ada satu rumus lagi yang berkenaan dengan pengganda cukai. Di mana kita kata bahawa negatif MB sebenarnya dia adalah sama dengan negatif MPC bahagi MPS. Okey, sebenarnya macam mana kita dapat rumus bagi pengganda cukai ini? Nanti Miss akan terangkan dengan lebih lanjut. Asal dia adalah daripada rumus pengganda yang biasa itu. Okey, sekarang Miss akan cuba buktikan. Okey, berkaitan dengan rumus pengganda cukai ini, sekarang Miss akan buktikan kenapa kita akan dapat bahawa negatif MB ini sama dengan negatif MPC bahagi MPS ya. Okey, jadi rumus pengganda kan M sama dengan 1 per MPS kan? Okey, katakan sekarang saya nak darab dengan negatif dekat sini. Dan sebelah sini kita kena darab negatif juga kan? Okey, bermaksud negatif M sama dengan negatif 1 per MPS. Okey, seterusnya kan sini adalah negatif MB. Jadi sekarang saya akan darab B. Sini pun sama, darab dengan B. Maka kita akan dapati bahawa negatif MB sama dengan negatif B bahagi dengan MPS. Okey, sekarang kita cuba fokus yang ini. B. Kan sebelum ini anda pernah belajar C sama dengan A tambah BYD. Masih ingat B ini? Dia sebenarnya adalah apa? Ya, MPC kan? Okey, itulah sebab kita kata negatif MB sama dengan negatif MPC bahagi dengan MPS. Anda boleh dapati bahawa rumus ini dia sebenarnya adalah sama dengan apa yang Miss telah nyatakan tadi. Ini adalah sebagai satu pembuktian sahajalah. Okey? Harap dia boleh membantu anda untuk ingat rumus bagi pengganda cukai. Okey, jikalau anda suka penerangan Miss, jangan lupa sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel saya, like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Ingat, tanda sokongan anda sebenarnya merupakan motivasi kepada Miss untuk terus hasilkan video PDPC. Okey? Untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab.
Pastikan anda telah kuasai konsep pengganda yang berkaitan dengan perbelanjaan agregat dan juga cukai. Okey? Jom, marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Diberi C sama dengan 200 tambah 0.75 YD. G naik sebanyak 50 juta. Okey, pelajar kena ingat G naik sebanyak adalah merujuk perubahan G ya. Dan dia kata meningkat. Okey, yang naik ini sebenarnya merujuk dia akan dapat nilai positif. Okey, jadi perubahan G sama dengan 50. Okey, apakah kesan terhadap perubahan Y? Yang kita nak cari ini adalah perubahan Y sama dengan berapa. Jadi sekarang pelajar kena guna konsep pengganda ya. Sekarang Miss akan cuba tulis rumus bagi pengganda itu. Kita ada dua rumus. Rumus yang pertama, M sama dengan 1/1 dolar MPC. Dan selain daripada rumus ini, lagi satu rumus, M sama dengan perubahan Y bahagi perubahan AE. Tapi pelajar kena ingat, sekarang kita tengah kaji ekonomi 3 sektor. Kalau 3 sektor itu, perubahan AE ini sebenarnya dia adalah merujuk perubahan G. Sebab ini adalah pengganda perbelanjaan kerajaan. Okey, sekarang kita cuba dapatkan nilai pengganda dulu. Okey, kita dapati bahawa rumus dia 1/1 tolak MPC. Bermaksud anda kena dapatkan nilai MPC itu. Cuba tengok semua soalan yang disediakan. Okey, C sama dengan A tambah BYD. Okey, yang B ini kan dia sebenarnya merujuk MPC kan. Jadi MPC kita adalah 0.75. Okey, sekarang kita akan cuba gantikan 1/1 tolak 0.75. Dan kalau kita selesaikan, kita dapat 1/0.25. Lepas itu, M kita sama dengan 4. 4 itu bermaksud adalah 4 kali ganda lah. Okey, kemudian kita gantikan N ini 4 dekat sini. Dan yang kita nak cari itu adalah perubahan Y. Perubahan G itu berapa? Tengok semula soalan dia. Kan perubahan G positif 50 kan? Okey, jadi kita pun gantikan. Maka kita akan dapati bahawa perubahan Y sama dengan 50 darab dengan 4 iaitu RM200 juta. Okey, jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini? Okey, kalau katakan G naik, anda sudah tahu AE akan naik dan seterusnya Y juga akan meningkat. Okey, isu yang kita kaji sekarang adalah perubahan G yang ini. Kan kita kata perubahan G positif 50 menunjukkan G naik lah. Dan sekarang kan soalan dia minta kita cari tentang perubahan Y. Dan perubahan Y yang diperoleh itu, anda boleh nampak positif. Kalau positif itu menunjuk Y telah meningkat. Okey, jadi kita sebenarnya berjaya buktikan G meningkat dan seterusnya dia akan memberi kesan kepada Y juga. Kan tadi Miss kata 4 kali ganda kan? Jadi sekarang kalau G meningkat 50, Y kita akan meningkat 4 kali ganda. Okey, that's why kita akan dapat dia meningkat sebanyak RM200 juta. Okey, kita cuba tengok satu soalan lagi. Okey, kali ini juga sama, diberi C sama dengan 200 tambah 0.75 YD. Okey, dan kali ini kita fokus pasal T. T naik sebanyak 50 juta. Okey, sebanyak itu adalah perubahan T. Kalau naik, ingat itu adalah positif. Perubahan T sama dengan 50. Apakah kesan terhadap perubahan Y? Juga sama, kita nak cari perubahan Y itu adalah berapa. Okey, kita masih pakai pengganda ya. Tetapi disebabkan yang kita kaji ini adalah melibatkan cukai. Cukai itu T kan? Dengan reti kata lain, pengganda yang kita gunakan itu adalah pengganda cukai.
Okey, jadi sekarang saya akan tulis dua rumus yang berkaitan dengan pengganda cukai. Ingat, simbol bagi pengganda cukai negatif NP. Okey, jadi rumus yang pertama itu negatif NP sama dengan negatif NPC bahagi dengan NPS. Dan lagi satu rumus. Negatif NP sama dengan perubahan Y over perubahan T. Okey, kita cuba dapatkan nilai pengganda cukai dulu ya. Jadi, okey, kita dapat MPC kita adalah 0.75 bahagi dengan MPS. MPS itu 1 tolak 0.75 lah, iaitu 0.25. Maka kita akan dapati bahawa nilai pengganda sama dengan negatif 3. Okey, ingat walaupun kita tengah buat pengkiraan macam matematik kan, tetapi jangan pula negatif-negatif ini anda hapuskan dia. Negatif MP ini adalah pengganda cukai dan pastikan jawapan anda mesti ada tanda negatif juga. Okey, sekarang kita gantikan nilai pengganda cukai yang telah diperoleh ini ke dalam rumus. Negatif MP sama dengan negatif 3. Okey, tulis semula negatif 3. Dan kita nak cari perubahan Y. Perubahan T itu berapa? Rujuk semula soalan tu. T naik sebanyak 50. Bermaksud T kita adalah positif ya, perubahan T. Okey, jadi kita pun tulis 50 dan selesaikan. Anda akan dapati bahawa, okey, negatif ya, pastikan ada tanda negatif. RM 150 juta. Okey, kalau berdasarkan konsep yang anda telah pelajari, kalau berkaitan dengan T, saya nak tengok hubungan dia dengan Y. Okey, kalau katakan T meningkat dan apakah kesan terhadap Y, kita sebenarnya akan kaji proses itu. Dan proses itu katakan T meningkat, dia akan memberi kesan terhadap YT. Dan anda tahu bahawa YT akan turun. Apabila YT turun, dia seterusnya akan mempengaruhi C. C juga akan turun. Okey. Kemudian C merupakan salah satu komponen dalam AE. Kalau C turun, ya AE juga akan turun. Dan akhirnya Y juga akan turun. Okey, sekarang kita cuba tengok yang kita tengah kajikan adalah berkaitan dengan T kan? Yang ini. Okey, lepas itu perubahan Y. Kan kita kata T kita meningkat 50. T naik. Dan akhirnya Y kita kalau ikut konsep sepatutnya turun. Jadi anda boleh nampak perubahan Y kamu kan ada tanda negatif kan? Negatif ini sebenarnya dia merujuk bahawa Y kita sudah menurun. Okey, sekarang kita cuba tengok satu soalan lagi. Soalan ini memang mencabar minda punya. Cuba tengok. Juga sama ya. Diberi C sama dengan 200 tambah 0.75 YT, soalan yang sama seperti tadi. Tetapi kali ini, G dan T masing-masing naik sebanyak 50 juta secara serentak. Dengan reti kata lain, perubahan G sama dengan 50 dan perubahan T juga sama dengan 50. Jadi sekarang soalan dia, apakah kesan terhadap perubahan Y? Y itu berapa? Okey, sekarang Miss nak beritahu soalan yang sedemikian memang suka ditanya melalui soalan objektif. Kalau objektif itu, anda sepatutnya boleh tahu bahawa G naik 50, T naik 50, nanti Y kita, dia sebenarnya juga akan meningkat 50. Okey, sekarang Miss akan buktikan kepada anda kenapa kita kata dia akan meningkat 50. Okey, yang ini sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kita telah cari tadi. Okey, jumlah perubahan Y, dia sebenarnya adalah sama dengan perubahan Y, kesan daripada perubahan G. Yang ini, dan kita tambah perubahan Y, kesan daripada perubahan T. Kan tadi perubahan Y kesan daripada perubahan G, kita sudah cari pengiraan dia kan? Dan nilai dia sama dengan 200 juta. Okey, yang ini perubahan Y kesan daripada G.
Kan Y kita meningkat 200 kan? Okey, jadi sekarang kita pun tulis yang ini adalah 200. Lepas itu perubahan Y kesan perubahan T pula. Yang ini, baru cari tadi. Perubahan Y kesan daripada perubahan T. Negatif 150. Buat kurungannya, negatif 150. Jadi apabila anda selesaikan, anda akan dapati bahawa perubahan Y kita sama dengan 50 juta. Seperti apa yang Miss kata tadi itu. Okey, cuma apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, pelajar kena ingat, kalau berkaitan dengan perubahan G, kita mesti guna pengganda perbelanjaan kerajaan. Tetapi kalau berkaitan dengan perubahan T, pelajar mesti guna pengganda cukai. Okey, untuk dapatkan perubahan Y itu. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan konsep pengganda. Untuk video PDPC yang seterusnya, kita akan fokus tentang lompang inflasi dan deflasi. Okey? Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.